Dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMK 10, 5 teras strategik utama telah dikenal pasti ke arah mencapai objektif serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan ini. 5 teras tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mengubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA dan NKPI. Kedua, mewujudkan persekitaran bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Keempat, membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Dan kelima, mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. Tuan Yang Dipertua, teras strategik pertama. Proses transformasi negara menuntut kepada transformasi jentera kerajaan bagi menyokong peralihan ekonomi. Untuk muncul sebagai sebuah negara berdaya saing di peringkat global, kerajaan perlu berubah seumpama syarikat yang berdaya saing. Untuk meneruskan aspirasi kita bagi menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, kita tidak boleh lagi mengambil langkah berdikit-dikit. Malahan kerajaan telah mula mengambil langkah transformational pada masa yang sama mempertahankan agenda keadilan sosial. Bagi maksud ini, kerajaan akan berpegang kepada 4 tiang utama, yakni formula 4+4. 2 komponen ini boleh dibahagikan pada 4 tiang utama. Terdiri daripada pertama, falsafah induk, satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kedua, program transformasi kerajaan atau GTP. Ketiga, program transformasi ekonomi atau ETP yang bersandarkan model baru ekonomi. Dan keempat, 2 rancangan pembangunan 5 tahun, yakni rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. 4 tiang utama ini pula didukung oleh 4 nilai asas pelengkap. Pertama, membudayakan kreativiti dan inovasi. Kedua, mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan. Ketiga, nilai untuk wang atau value for money. Dan keempat, nilai integriti. Jadinya, diibaratkan seumpama sebuah rumah. Bumbungnya adalah falsafah induk satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dindingnya adalah GTP dan ETP, serta lantainya yang sedang kita bina adalah RMK 10 dan RMK 11. Manakala ibaratnya lagi, tangga menaiki rumah satu Malaysia ini adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi. Selanjutnya, langkah transformasi kerajaan sedang buat bermula dengan pelaksanaan 6 bidang keutamaan nasional atau lebih dikenali sebagai NKRA. Dengan NKRA tersebut, kerajaan bertekad untuk mengurangkan jenayah, mementeras rasuah, mempertingkat pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Bagi memastikan kehendak dan keperluan rakyat yang ambil kira, pendekatan rundingan dengan pelbagai pihak termasuk sektor awam dan swasta serta badan-badan bukan kerajaan telah diguna pakai. Sehingga kini, alhamdulillah, kebanyakan inisiatif di bawah NKRA telah membuahkan hasil. Sebagai contoh, NKRA jenayah kadarnya telah dikurangkan sebanyak 15% pada suku tahun pertama berbanding sasaran sebanyak 5% bagi tahun 2010. Dalam usaha untuk mementeras rasuah, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada bulan April yang lalu.
Bagi NKRA pengangkutan awam bandar, usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-bandar utama telah berjaya meningkatkan kadar pengguna bas awam bandar kepada 13%. Bagi NKRA pendidikan pula, seramai 18,000 kanak-kanak telah menerima manfaat daripada 929 kelas prasekolah. Inisiatif yang berterusan telah dikenal pasti oleh pemuda dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan menambah baik prosedur kerajaan. Ini telah membuahkan hasil yang ketara dalam beberapa bidang. Misalnya, bermula 1 April 2010, tempoh masa yang diperlukan untuk memulakan perniagaan telah dikurangkan kepada 3 hari berbanding 11 hari. Kini, pendaftaran pindah milik tanah boleh diselesaikan dalam tempoh 1 hari berbanding 30 hari sebelum ini. Bermula 11 Mei 2010 pula, terdapat 26 lokasi di seluruh negara yang menawarkan kemudahan pemprosesan pasport antarabangsa Malaysia dalam hanya tempoh 1 jam. Mara ke depan, kerajaan akan memberi tumpuan pada usaha membangunkan infrastruktur bukan fizikal, termasuk pembangunan modal insan seperti pembangunan kemahiran serta keupayaan inovasi yang lebih mantap. Dalam pada itu, peruntukan RMK 10 bagi infrastruktur bukan fizikal telah meningkat kepada 40% berbanding 21.8% dalam RMK 9. Tumpuan akan diberikan kepada program pembangunan kemahiran dan juga aktiviti R&D dan modal teroka ke arah memupuk tahap inovasi negara yang lebih memberangsangkan. Pendekatan ini juga adalah selaras dengan usaha menggalakkan sektor swasta untuk turut serta melabur dalam infrastruktur fizikal dan juga menyediakan perkhidmatan seperti latihan kemahiran. Menyokong hasrat ini, kerajaan akan menyumbar atau outsource pelaksanaan perolehan perkhidmatan kepada sektor swasta. Maksudnya, sektor swasta akan bersaing untuk menawarkan perkhidmatan latihan kemahiran kepada kos yang kompetitif. Kita maklum bahawa penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap dan berkesan berkait rapat dengan kecemerlangan sumber manusia. Bagi mengekalkan bakat berkualiti dalam perkhidmatan awam, rangka kerja pengurusan sumber manusia dan pembangunan kerjaya akan ditambah baik. Peluang kepada penjawat awam untuk menambah ilmu dan kepakaran masing-masing juga akan diperluaskan. Dalam hal ini, sebuah institusi perkhidmatan awam bertaraf dunia akan diwujudkan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Tuan Yang Dipertua, teras strategik kedua. Satu pendekatan utama dalam peralihan kepada ekonomi berpendapatan tinggi adalah mengamalkan strategi berteraskan pengkhususan. Rancangan ini akan beri tumpuan kepada 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA yang berpotensi untuk menjana pendapatan tinggi. Selain daripada 11 sektor ekonomi, lingkungan besar atau Greater Kuala Lumpur juga telah dipilih kerana ia berpotensi menjadi bandar bertaraf dunia yang boleh menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara. Butiran terperinci NKEA akan diumumkan pada bulan Oktober nanti.